Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera ya, yang berusaha pihak pengurusan tertinggi ya yang mungkin ada di kalangan partisipan pada hari ini, Tuan Pengarah, Tuan Puan TPA ya, dan juga Timbalan Pengarah Surau Akademik TPSA, serta ahli pengurusan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan ya, yang dihormati Allah sekalian. Pertama sekali terima kasih ya kerana memberikan peluang kepada saya untuk mengadakan sesi taklimat pada hari ini ya, untuk semua warga PSIS, alright, ataupun PSIS. Okey. Jadinya kita cuba untuk meringkaskan kita punya taklimat pada hari ini ya. Saya jangkakan dalam 30 minit sahaja. Saya akan share skrin saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk tuan-tuan puan rujuklah berkenaan dengan prosedur taklimat ataupun prosedur kerja selamat pencegahan COVID-19 di Politeknik Sultan Abdul Shah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ya, dalam putusan khas ya sempena Hari Pekerja pada 1 Mei 2020 ya, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB dan juga pembukaan sektor ekonomi termasuk sektor awam bermula pada 4 Mei 2020 ya. Jadi sehubungan dengan itu ya, satu mesyuarat telah pun diadakan ya di antara pihak pengurusan tertinggi ya, dan juga melibatkan beberapa ahli pengurusan di mana telah pun merancang ya bagaimana untuk memulakan operasi di Politeknik Sultan Idris Shah ya. Untuk makluman semua, kita telah pun mendapat 3 edaran surat ataupun arahan ya daripada Ketua Pengarah JPPKK ya, bertarikh 3 Mei, dan kita juga merujuk kepada arahan pentadbiran KSU, Kementerian Pengajian Tinggi ya, juga bertarikh 3 Mei, dan yang paling awal kita dapat ialah surat daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam lah ya, JPA, pada 2 Mei. Jadi sehubungan dengan itu, kita telah pun merujuk dan memahami ya, cuba memahami edaran-edaran tersebut ya, bagaimana caranya operasi institusi perkhidmatan awam ini dapat diteruskan ya, selepas lebih kurang 46 ataupun 48 hari ya kita di dalam tempoh PKP sebelum ini. Okey. Jadi okey, ini adalah taklimat ya yang kita akan adakan untuk hari ini, iaitu berkenaan dengan prosedur kerja selamat pencegahan COVID-19 di Politeknik Sultan Idris Shah. Pertama sekali, taklimat ini ataupun prosedur ini adalah bertujuan untuk menyalurkan maklumat berkenaan dengan wabak COVID-19 ya, dan juga bagaimana caranya kita nak mengawal penyebaran wabak ini ya, bagi memastikan staf yang dipanggil bertugas ya di pejabat dan juga mana-mana orang yang berurusan di Politeknik Sultan Idris Shah ya, supaya berada dalam keadaan selamat dan juga tidak dijangkiti wabak berkenaan ya. Dan kita akan melihat juga kepada prosedur kerja yang sepatutnya diamalkan ya sepanjang operasi PSIS dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. Okey. So dia punya flow dia lebih kurang macam ni ya. Kita akan pergi satu persatu ya untuk menjelaskan apa yang perlu dilakukan oleh semua pekerja ataupun staf yang terlibat di dalam jadual penggiliran tugas yang telah pun disediakan ya. Seterusnya kita pergi yang perkara yang pertama, iaitu berkenaan dengan pakaian lah ya, untuk makluman semua ya, untuk yang bertugas di pejabat pada bermula pada 4 Mei yang lalu ya, pakaian
Ini adalah pakaian rasmi ya, mengikut pendirian yang berkuasa ataupun pakaian formal lah ya. Tidak maksudnya kita ada pakai pakaian bekerja yang macam biasa kita pakai untuk pergi ke pejabat. Tetapi bagi yang bekerja dari rumah, perkara ini tidak terpakai lah. Okey. Seterusnya, apa yang kita akan lihat, fokus kita ialah ada 3 perkara. Ya, satu ialah kemasukan orang ke tempat kerja, bagaimana caranya. Kedua, apa yang perlu dilakukan semasa aktiviti ataupun bertugas di pejabat masing-masing. Dan yang ketiga, sewaktu keluar meninggalkan tempat kerja. Okey, ini adalah singkatan-singkatan ya yang perlu difahami oleh kita semua, terutamanya di dalam tempoh wabak COVID-19 ini melanda, pandemik ini melanda di seluruh dunia. So ini adalah ringkasan-ringkasan yang boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk kemudian untuk pemahaman terhadap prosedur-prosedur kerja. Alright. Okey, apa yang dikatakan sebagai tanggungjawab pihak pengurusan ya? Ada 8 tanggungjawab yang kita gariskan dekat sini ya untuk pihak pengurusan. Slide yang disediakan tu tak nampak lah. Yang mana? Slide tak bergerak. Okey. Dah bergerak? Okay. Dah bergerak. Okey. Ada 8 tanggungjawab pengurusan ya yang perlu dilaksanakan lah. Yang pertama ialah pihak pengurusan ya, kita sedaya upaya untuk memastikan keperluan perundangan dan prosedur kerja selamat ini kita patuhi ya. So ini adalah daripada punca kuasanya daripada surat edaran yang telah kita terima daripada JPPKK, daripada KPT dan juga JPA ya. So keduanya memastikan setakat yang praktik ya. Apa yang dimaksudkan setakat yang praktik? Mana yang kita mampu. Mana yang kita mampu untuk memastikan keadaan tempat kerja ini berada dalam keadaan yang selamat dan juga tiada risiko jangkitan COVID-19 kepada pekerja dan orang awam yang nak berurusan dengan kita. Ketiganya, kita secara praktik, setakat yang praktik juga ya, kaedah keluar dan masuk ya, melalui pintu utama sahaja ya, kita buat keluar dan masuk untuk setakat PKP ini berlangsung ya. Dan yang keempat, memastikan kemudahan dan kebajikan pekerja berkaitan kawalan risiko COVID-19 serta sumber yang mencukupi disediakan ya. Yang kelima, salah satu tujuan kita buat taklimat pada hari ini ialah untuk memastikan maklumat berkenaan dengan prosedur pengawasan, pencegahan berkaitan COVID-19 ini disebarkan ya. Dan yang keenam, kita perlu mewujudkan rekod setiap orang yang memasuki tempat kerja ya. Jadi selain daripada kita punya rekod kehadiran ke tempat kerja, kita juga akan wujudkan di setiap jabatan, seksyen ataupun unit untuk rekod kesihatan masing-masing ya. Yang itu saya akan jelaskan kemudianlah. Yang ketujuh ialah kita juga menugaskan penolong perubatan ataupun orang yang dilatih bagi melakukan pengukuran suhu. So kat sini kita punya MA ya, Cik Noemi ya, akan juga diminta untuk bersedia ya, untuk melakukan pengukuran suhu ya, kepada semua staf yang masuk ataupun bertugas di dalam Politeknik Sultan Malaysia ya. Dan yang ke-8, melantik ya, pegawai OSH sebagai penyelaras ya, untuk melaporkan ya, sebarang ataupun status pematuhan program kawalan risiko ya. Untuk makluman, pegawai OSH kita ialah Encik Azlan ya, daripada Jabatan Kejuruteraan Awam. Okey. Okey. So apa yang perlu dilakukan ataupun tanggungjawab Encik Azlan ya, saya sertakan dekat situ nombor telefonnya ya, untuk semua ambil tahu bahawa kita ada pegawai OSH ya. Pegawai OSH ni setiap jabatan, seksyen dia ada dia punya penyelaras keselamatan kesihatan pekerja. Jadi Encik Azlan adalah dia punya ketua ataupun penyelaras bagi semua
aktiviti berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja. Jadi untuk wabak COVID-19 ini, dalam prosedur keselamatan ini, OSH ataupun tim OSH PSIS ya, dia bertanggungjawab untuk menasihatkan pihak pengurusan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil ya untuk mencegah risiko jangkitan, menjalankan kaedah pencegahan risiko jangkitan yang seperti yang disarankan ya, menyiasat serta memaklumkan kepada pihak pengurusan jika terdapat orang yang bergejala ya, COVID-19 di tempat kerja. Kemudian memastikan peralatan pengukuran suhu badan ditentu ukur ya, dan berfungsi dengan baik ya. Setakat ini kita ada yang pengukur suhu badan yang kita ukur pada dahi tu. InsyaAllah kita boleh gunakan yang itulah. Setakat ini, setakat beberapa minggu ini kita dah petugas-petugas yang bertanggungjawab untuk memeriksa suhu pelajar-pelajar yang stranded di dalam kawasan kampus dan juga luar, kita gunakan alat yang samalah. Ya, dan keperluan seperti hand sanitizer ini terhad ya, ada macam pejabat di section governance insyaAllah ada di kaunter itu tersedia. Tapi untuk di pejabat-pejabat setakat ini masih belum dapat ditersediakan. Okey, so bagaimana caranya nanti kita akan terangkan kemudian lah. Okey, ini pula ialah saya nak jelaskan berkenaan dengan apa tanggungjawab penolong pegawai perubatan. Ya, MA kita ya, Cik Noemi telah bertugas ya daripada mula PKP ini dilaksanakan ya sampailah sekarang ya, tak ada miss lah ya dia untuk memastikan kesihatan pelajar-pelajar ya, berada di dalam keadaan yang terbaik ya. Dan kalau ada sebarang keraguan terhadap suhu badan pelajar pun dia akan pergi ya. Contohnya masa pelajar kita cek suhu pelajar ya, ada pelajar di luar, dia bila kita cek 2-3 kali suhunya 38 ya. So bila jadi macam ini, kita sebagai yang memeriksa pun akan was-was apa yang patut kita lakukan. So ini adalah tugas penolong pegawai perubatan ya, so, dia pergi hadir ke rumah pelajar berkenaan, bagi ubat demam dahulu ya, kemudian besoknya baru kita ukur balik. So alhamdulillah pelajar itu memang tak ada masalah ataupun gejala COVID ni lah. Cuma bila ada sahaja suhu yang tidak mencapai tahap yang kita kendaki, so bila kita dah berada di tempat kerja ni, okey, kalau ada berlaku gejala ya, so Cik Noemi MA akan mengasingkan orang bergejala tersebut ke tempat khas ya, dan terus akan menghubungi klinik kesihatan Parit Baru ya untuk pemeriksaan lanjut ya, sebab dia pun tiada kepakaran untuk menguruskan ya. Jadi dia mesti ada pihak lain yang kita akan hubungilah. Alright. So kalau berlaku pihak pengurusan ya, kita akan kenal pasti ya tempat ataupun disinfeksi tempat yang sepatutnya ya atas nasihat agensi-agensi yang berkaitan lah ya. So ini apabila perlu sahaja. Okey, seterusnya, okey, ini adalah tanggungjawab ketua jabatan ya, ketua section ataupun ketua unit. Alright. So apa yang perlu dilakukan oleh ketua jabatan ya. Pertama sekali ialah apa yang sedang berlaku di dalam minggu ini ya, merancang jadual penggiliran bertugas ya staf di bawah seliaan masing-masing ya. Berdasarkan bilangan yang ditetapkan ya, kita tetapkan 20% ya daripada bilangan yang ada di jabatan, section ataupun unit ya berkenaan ya, itu adalah di bawah tanggungjawab ketua jabatan, section ataupun unit lah untuk mengatur penggiliran bertugas ya.
Kemudian kedua, memastikan arahan dan peraturan dalam program kawalan risiko dipatuhi oleh staf seperti penjarakan sosial ya, dan pemakaian PPE ya. PPE kita ni kalau pekerja ni dekat topeng muka dan juga sarung tangan ya, itu adalah ya. Memantau secara berterusan staf di bawah seliaannya jika ada yang menunjukkan gejala jangkitan. Ya, maksudnya kena pastikanlah ya bahawa staf yang di bawah sediaan ya sentiasa memaklumkan kepada ketua jabatan ya kalau berlaku sebarang gejala jangkitan COVID-19 ini. Okey, so kalau berlaku kepada pada waktu bekerja itu tiba-tiba berlaku, tolong maklumkan kepada ketua jabatan supaya ketua jabatan dapat memaklumkan kepada MA kalau tuan-tuan ada gejala jangkitan tersebut. Okey. Dan memantau langkah kawalan dan pencegahan serta pengasingan bagi staf yang bergejala COVID-19 dan juga membantu dalam menyediakan dokumen dan meninggal rekod berkaitan kehadiran staf. Okey. So yang ini ada nanti saya akan sharekan kepada semua ketua jawatan, ketua seksyen dan unit berkenaan dengan cadangan ya. Apa-apa kaedah pun boleh, tapi boleh menggunakan borang yang saya sediakan ya untuk merekod setiap hari rekod staf yang bertugas itu punya suhu badan ya setiap kali sebelum masuk pejabat ya, sebelum masuk pejabat, jangan dah masuk pejabat baru ukur ya. So yang itu perlu tindakan daripada ketua jabatan. Dalam prosedur ini saya tidak meletakkanlah masuk ketua jabatan, ketua seksyen, ketua unit ini, mereka ini juga terlibat di dalam penggiliran tugas. Jadi ada hari-harinya mereka ini tidak berada di pejabat. Jadi menjadi tanggungjawablah kepada ketua jabatan seksyen atau unit untuk memastikan ada dia punya, kita panggil sebagai caretaker lah untuk jabatan seksyen ataupun unit tersebut. So yang itu benda yang biasa kita lakukan. Maksudnya bila KJ tidak berada di jabatan, dia akan melantik seorang lagi untuk menjadi dia punya caretaker di jabatan tersebut, menjalankan tugas. So apa yang perlu dilakukan ialah di dalam jadual penggiliran bertugas itu sebaiknya tetapkan ya siapa yang dikatakan sebagai sorry. Okey, kejap ya. Saya tak tahu ni tuan-tuan nampak ke tak slide saya ni? Nampak. Okey. Right, seterusnya ialah berkenaan dengan tanggungjawab staf. Okey. Tanggungjawab staf. Okey, ada kurang 8 tanggungjawab staf dekat sini. Okey. Yang pertama ialah kita nakkan kejujuran daripada semua staf yang bertugas ya, yang bertugas sebagai yang kata kita masukkan dalam penggiliran bertugas tersebut ya, untuk membuat self declaration. Ya, so ini penting ya, sebelum nak memulakan tugas, contohnya hari Selasa nanti nak memulakan tugas dah termasuk di dalam jadual untuk memastikan keselamatan dan kesihatan diri sendiri ya, dan rakan sekerja, termasuk membuat pengakuan sendiri ya. Apa pentingnya untuk membuat apa pentingnya untuk buat kita panggil sebagai self declaration ni, sebab kita nak tahu 14 hari yang lepas ya,
tuan-tuan dan puan-puan ni ada ke gejala-gejala COVID-19, ada tak terlibat ataupun termasuk di dalam kluster yang dikatakan sebagai kluster COVID ini, so itu adalah self declaration tersebut. So yang itu perlukan kejujuran lah daripada semua staf yang bertugas. Okey. So kalau lah kata ada staf yang mempunyai gejala COVID-19 ini, dia perlu maklumkan lebih awal kepada ketua jabatan supaya dia tidak dimasukkan di dalam jadual bertugas tersebut. So itu kita dah hindarkan awal lagi dah supaya dia tu tidak datang ke sini dalam keadaan dia bergejala. Siapa-siapa yang ada gejala, tuan-tuan puan pun sedia maklum gejalanya, batuk, kemudian demam yang berterusan, kemudian semua faktor-faktor ini perlu diambil kira sebelum kita nak letakkan pegawai-pegawai ini di dalam jadual bertugas tersebut. So itu adalah kita punya kawalan yang pertama lah. Seterusnya ialah mematuhi prosedur kerja selamat dan digalakkan memakai penutup hidung dan mulut semasa hadir bekerja. Yang ini sangat penting untuk semua staf menyediakan ataupun ada penutup hidung dan mulut tu semasa hadir bekerja. Walaupun kawasan kita ni hijau, tetapi itu adalah untuk protection. So kita kata new norm kan, so itu adalah kawalan kendiri kita sendiri. So itu adalah kawalan sendiri selain daripada bawa hand sanitizer. Tetapi lebih mudah kalau tuan-tuan puan-puan ada kemudahan air dan sabun di pejabat masing-masing, kan. So itu adalah lebih mudah. So kalau kata itu adalah di bawah kebijaksanaan ataupun perancangan jabatan seksyen atau unit untuk menyediakan hand sanitizer itu mohon rancanglah. So kita berterus terang Politeknik serta Irsyad tak mampu untuk menyediakan hand sanitizer untuk semua orang. Tetapi untuk sebab kita kata ini adalah kawalan kendiri, benda pun dah praktik selama lebih kurang dah 51 hari lebih, so sediakanlah hand sanitizer sendiri. So sabun sediakan di jabatan masing-masing di seksyen ataupun unit, kerap membasuh tangan. Okey, ini kalau ada pekerja ataupun petugas yang mengendalikan saringan kesihatan itu, contohnya MA, dia perlu pakai penutup hidung dan mulut lah. Okey, pekerja yang punya gejala hendaklah segera memaklumkan, maksudnya dah tiba-tiba bekerja tu barulah terasa demam apa semua, maklumkan awal supaya kita boleh ambil tindakan yang seterusnya nanti. Okey. So apa-apa peraturan dan arahan yang ditetapkan sepanjang bertugas di pejabat, minta patuhi. Contohnya kita mohon jangan pergi ke kawasan umum, pusat Islam, di kafeteria, bukan tempat yang sepatutnya tuan-puan berada semasa bertugas. Kalau kita nak hadkan pergerakan setakat stesen kerja sahaja, supaya tidak nilau, dah lama tak jumpa kawan, nak pergi buat kumpul dekat Dewan Syarikat Utama ke, kita tidak benarkan. Itu adalah arahan yang jelas lah. Okey, kemudian yang ke-8, ada staf yang tak ada dalam jadual bertugas, tetapi nak pergi ke pejabat pada hari tersebut. Mungkin ada yang tuntutan kewangan dia tak selesai lagi, so dia, tapi pada minggu hadapan nama dia tak ada lagi. So beritahu kepada KJ KSKU untuk dimasukkan di dalam senarai nama staf tersebut. Okey, so itu adalah tindakan yang perlu dilaksanakan lah. Okey, seterusnya ini adalah prosedur Okey, so prosedur sebelum masuk tempat kerja, setiap orang digalakkan untuk memakai penutup hidung, mengamalkan ciri kawalan kendiri,
menjarakan sosial 1 meter, tidak bersalaman dah, kerap mencuci tangan, menggunakan air dan sabun dan juga gunakan hand sanitizer jika perlulah. Okey, kemudian melakukan pengukuran suhu badan pada awal sebelum masuk ke tempat kerja, sebelum masuk tempat kerja. Jadi kalau ada history sebelum ini sebagai PUI ke, minta tolong declare awal-awal ataupun terdiri daripada kluster yang saya beritahu tadi tu, beritahu declare awal-awal supaya KJ, KSKU tidak masukkan tuan-puan di dalam penggiliran tugas. Tapi ini mestilah berserta dengan bukti lah. Jangan tiba-tiba kata ada, maksudnya pernah ada result sebelum ini yang menyatakan bahawa tuan-puan ini daripada kluster berkenaan ataupun sedang menjalani kuarantin daripada pihak KKM. So itu adalah maklumat yang penting untuk KJ KSKU tentukan. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan masih lagi maksudnya besok hari Selasa, ada 3 kategori orang yang akan masuk ke PSIS. Pertama ialah staf tersebut yang bertugas mengikut jadual masing-masing. Kemudian pekerja kontrak kita telah pun ada memulakan tugas pembersihan. Memang dia mula daripada hari itu lagi, dia memang ada saja. Kemudian landscape ada dah. Kalau tuan-puan masuk hari Selasa nanti tengok rumput dah panjang, so itu dalam proses sebab landscape dah masuk. Kemudian yang ketiga, mana-mana orang luar yang hendak berurusan di pejabat PSIS. So ini adalah 3 kategorinya. Jadi ketiga-tiga kategori ini perlu contohnya kalau kata staf yang bertugas ini, dia perlu isi pada hari pertama dia bertugas. Sekali sahaja. Sebab kita nak tahu 14 hari tempoh tu. Alright. So pada hari pertama dia bertugas, isi borang ataupun ada QR code kita akan sediakan di pondok pengawal untuk staf yang dari luar nak masuk ke PSIS. Yang itu dia akan dibuat saringan ataupun mengisi saringan kesihatan tersebut di pondok pengawal. Yang ini dia ada borang dia, ada, kita boleh kat sini ada dia punya tu pautan dia, tetapi kita akan sediakan QR code juga kat situ. Tapi siapa yang tak ada smartphone ke, ada juga borang secara manual yang kita sediakan kat situ. Okey, so 3 kategori ini staf PSIS yang bertugas 1 kali sahaja pada hari pertama dia bertugas. Pekerja kontrak juga pada hari pertama bertugas, dan kalau ada orang luar dia kena setiap kali dia masuk lah, sebab dia tidak setiap hari masuk. Maksudnya dia ni on off lah. Kalau minggu ni dia masuk, minggu depan pula baru dia masuk kemudian, itu kategori orang luar. Maksudnya kalau yang bertugas di dalam 1 kali pada hari pertama dia bertugas. Okey. Okey, bagaimana kita nak okey, bagaimana kita nak proses suhu badan tersebut. Okey. Pertama sekali kita punya alat itu terhad. Okey. Saya yakin semua staf PSIS ada yang ada sendiri alat pengukur suhu ni. Jadi dia dah boleh cek dia punya suhu badan sebelum dia masuk ke kawasan pejabat lagi. Okey. So walau bagaimanapun orang yang daripada luar kawasan PSIS, sebab PSIS dah tak ada kes setakat ni okey. So ini kawasan yang dah selamat lah, kita kata selamat. Okey. So tapi yang daripada luar nak masuk ke dalam PSIS, kita kena ambil suhu di pondok pengawal. Pondok pengawal kena berhenti di situ. Ini prosedur yang pertama, kena ambil suhu. Okey. So itu yang dari luar. Tapi bagi yang staf dari kawasan dalam ataupun di kuartus staf atau kuartus warden, okey, pukul 8 pagi hingga 9 pagi, Cik Noemi akan standby di kawasan ruang lega
sisek, depan sisek tu ada kita punya kad ya. Tuan-puan perlu swab ya, kad pengenalan lah, tak bukan pakai thumb dah. Okey, pakai kad pengenalan ya. So datang, kalau tak masih belum tu cek suhu, boleh cek suhu di situ dulu. Okey. So siapa yang lebih daripada 37.5 dan ke atas ya, tidak dibenarkan masuk. Ya. Mungkin bacaan pertama ada error, kita bagi relax dulu, okey. Kemudian kalau bacaan kedua pun masih lagi 37.5 ke atas ya. So yang ini kita perlu laporkan kepada pihak pengurusan ya, supaya kita tak benarkan masuklah. Senang cerita, kalau kata pagi nak pergi kerja tu rasa badan tu tak macam biasa tak perlulah datang kerja. Maklumkan kepada ketua jabatan ya, terus pergi ke klinik kesihatan untuk dapatkan rawatan. Okey. Okey, so rekod-rekod pemeriksaan ini ya, macam saya kata tadi, di jabatan perlu ada rekod. Maksudnya apabila pengawal sukat suhu badan tuan-puan, minta tunjuk berapa bacaannya, ingat nanti masuk ke dalam pejabat, rekodkan. Okey, terpulanglah kepada jabatan, seksyen atau unit, nak buat secara manual ke, nak buat secara Google Form ke, itu terpulang. Okey, itu masing-masing. Okey, yang penting ada rekod yang disimpan. Okey, sebab dia nak dalam tempoh 3 bulan ya prosedur dia. Okey. Seterusnya, okey, dah masuk tempat kerja, dah lepas saringan yang pertama, dah tak demam ya. Buka pintu ya. Ikutlah jadual kerja yang disediakan dan pastikan kalau boleh minimumkan ya. Patuhilah yang 20% itu. Okey. So mematuhi prosedur kerja selamat dan arahan kerja yang ditetapkan ya. Yang ini maksudnya memakai penutup hidung ya, ataupun gunakan hand sanitizer dan juga kerap basuh tangan. Okey. Hadkan pergerakan di stesen kerja individu sahaja. Terutama sekali kalau yang kita punya open office ya, tak ada partition ya. So janganlah kejap nak pergi meja orang ni, kejap nak pergi meja orang tu ya. Walaupun kita kata di dalam pejabat itu ada kuranglah daripada 20% ya. Contoh yang katakan kalau kata 40 orang jumlah keseluruhan, ada 8 saja di dalam office tersebut. Pastikan jarak 1 meter itu dipatuhi ya, dan tidak membuat gathering dekat pantry ke kan, nak chit-chat ke, minta patuhilah benda itu. Kita nak menjaga diri kita sendiri. Pemantauan takkanlah sampai kita nak pergi tengok you all duduk di pejabat tu jarak ke tak kan. So itu adalah tanggungjawab yang prosedur disediakan untuk diikuti. So itu adalah kita punya sendirilah. Okay, so keyboard dah lama dah check lah kita punya stesen setakat ini, insyaAllah kita dalam kawasan hijau, kita tidak perlu melakukan mass disinfection itu so tapi untuk keselamatan tuan-puan disinfection lah peralatan pejabat sendiri. Tombol pintu kita sebab new norm ini, kita jangan mengharapkan orang kata tombol pintu ni tugas cleaner yang perlu. No, kita pejabat kita yang bersihkan untuk elak tombol sentiasa dipegang selaklah pintu tu, sendal pintu tu supaya dia sentiasa terbuka. So tak perlulah tuan-puan sentiasa nak buka pintu tu. So kalau ada tombol lah. Kemudian kalau pakai penutup hidung, jangan buang merata-rata sarung tangan ataupun tisu. Buang di tong sampah yang bertutup. Kalau selepas habis waktu kerja nanti, kumpulkan, bawa pergi ke tong sampah yang ada penutup lah. Jangan tinggalkan terbuka macam tu. Okey. So amalan-amalan kawalan kendiri yang lain praktikan tidak bersalam
1 meter social distancing. Kalau ada perlu adakan mesyuarat, ya, kita ada peraturan mesyuarat, ya. Kalau so untuk bulan puasa ni tak ada waktu makan, rehat kita setengah jam sahaja. Okay, sebab kita mula pada pukul 9, berakhir pada pukul 4. So kita ada waktu rehat yang singkat sahaja. Kalau perlu perjalanan kerja luar, kita cuba elakkan. Yang ini, yang ke-11 ini penting, ya. Terutama yang pejabat ada surau sendiri, surau kecil. Cuba gunakan barang solat sendiri, sejadah, kain telekung semua jangan berkongsi, bawa sendiri. So ini kita pusat Islam masih belum dibuka, ya. Jadi jangan pergi pula pusat Islam tu masih lagi tertakluk pada 3 orang sahaja, pusat Islam 3 orang sahaja yang dijadualkan dibenarkan untuk menunaikan solat dekat situ. Okey. Dan kenderaan umum ni, ini kenderaan pejabat lah. InsyaAllah kita buat proses pemantaran pelajar pun gunakan kenderaan pejabat dan sentiasa ada disinfeksi lah. Okey, ini peraturan mesyuarat, ya. Maksudnya semasa tu, dia ada dia punya peraturan-peraturan dia, dan sebolehnya pada waktu ini adakan mesyuarat secara online lah. Tetapi kalau perlu juga kita cuba hadkan, ya, bilangan ahli yang perlu hadir di dalam mesyuarat, kurang daripada 10 orang, ya. Dan kalau ada melibatkan ahli luar, kena ada report. Okey. Alright, jika berlakunya situasi ni, kita harap tidaklah, maksudnya itulah kita kata tadi, pekerja yang nak datang ke tempat kerja, pastikan bahawa tidak ada gejala demam, batuk atau sukar bernafas ini. Perlu pastikan tidak ataupun bebas daripada wabak gejala COVID. Okay? So, tetapi kalaulah juga berlaku di dalam jabat, bertenang, KJ, KSKU terus hubungi Cik Noemi, untuk ambil tindakan segera. Cik Noemi akan maklumkan kepada Cik Azlan, untuk asingkan pekerja tersebut, di tempat yang disediakan. Okey, kita akan minta untuk klinik Parit Baru lah yang akan ambil pekerja ini untuk dihantar ke hospital berdekatan. Okey. So kalau bila berlaku je ada kes macam ini, pihak hospital dia akan datanglah, untuk mengenal pasti kawasan tersebut. Okey, so itu adalah. Okey, habis je waktu kerja, waktu kerja berakhir jam 4 petang bagi yang bertugas di pejabat. Okey. So secara teorinya lah, KKM memang syorkan kita 3 kali sehari kena buat pembersihan di tempat yang ada risiko jangkitan, jika perlulah. Tetapi insyaAllah kita masih lagi lah tidak ada risiko yang tinggi untuk dijangkiti. So lakukan juga disinfeksi untuk stesen kerja sendiri, ada sebelum dan juga selepas, tadi gunakan kalau dah ada tisu ataupun you punya topeng muka, janganlah buang merata-rata, dan juga bila setiap orang yang nak tinggalkan tempat kerja tu digalakkan, untuk membersihkan diri, dan menukar pakaian, kalau boleh, tapi kalau tak boleh sampai di rumah nanti, on the way ke rumah tu, terutama yang daripada luar kawasan PSIS, terus mandi, salin pakaian, barulah berjumpa dengan ahli keluarga lah. Itu perkara yang new normal yang kita perlu laksanakan. Kat sini permukaan kursi, meja, telefon, keyboard kita, mouse, hendaklah kita bersihkan, secara disinfeksi, secara teratur. So itu adalah tindakan selepas lah. So ini just pengenalan sahaja. Inilah yang dikatakan sebagai PPE. Asasnya ada penutup hidung dan mulut serta sarung tangan. Okay, so yang kita punya suit tu kita tak adalah. So ini perlu latihan yang intensif lah, untuk seseorang ni yang terlibat secara direct.
Setakat ini kita tidak ada keperluan untuk menyediakan pakaian yang full dress ni. Okey, next. Okey, ini adalah langkah kawalan so ini adalah just nak mentionkan apa kawalan-kawalan risiko yang kita boleh laksanakan. Boleh laksanakan di tempat kerja kita lah. Okey. So ringkasannya secara ringkasnya ini adalah prosedur yang perlu diikuti oleh semua staf sebelum masuk bertugas, semasa dan selepas lah. Okey, so sebelum bertugas, staf akan digilakan mengikut jadual. Kemudian surat arahan bertugas akan dikeluarkan. So itu tanggungjawab pekerja ataupun staf untuk dapatkan daripada pihak ketua jabatan seksyen atau unit masing-masing. Ini digunakan untuk sama ada yang nak merentas daerah atau merentas negeri. Itu adalah surat arahan bertugas. Okey. So bagi staf yang hadir pada waktu bertugas tersebut, pastikan diri dulu. Saya dah cakap tadi 37.5 ke atas tak payah datang lah. Senang cerita. Tak payah datang. So beritahu kepada pihak pengurusan jabatan seksyen atau unit dan kalau yang hadir kita ada dua tempat ataupun dua point lah untuk untuk pengawal, untuk yang dari luar dan yang daripada dalam boleh pergi ke ruang lega CSEC. Okey, selepas yang staf daripada luar ni masuk ke dalam kawasan, boleh clock in dekat tempat biasalah, masih berfungsi, cumanya menggunakan kad pengenalan. Tapi siapa yang tak sempat buat pendaftaran kad pengenalan boleh pergi ke seksyen governance lah untuk daftar kad pengenalan tersebut. Okey. So ini adalah borang saringan kesihatan yang saya mention tadi. Satu kali sahaja kita nak record lah. Okey, so ini perkara yang sama, ulang balik, masuk je. Hari pertama nanti gotong royong lah, pakat-pakat lah. Kita ada Jumaat, kita ada Sabtu, Ahad, Isnin, cuti 3 hari untuk merancang kumpulan pertama apa yang perlu dilakukan sepanjang untuk hari pertama nanti. Okey. Kemudian kawalan Kediri itu amat penting, tidak melakukan banyak pergerakan lokasi sepanjang bertugas bagi yang nak pergi ke Koopmat ada dibukalah ada dibuka untuk mungkin ada yang perlukan nilah yang uzur untuk berpuasa ada disediakan, tapi kafe tak buka. Kafe ada buka untuk tempahan berbuka je. Tapi saya rasa tak sempat kalau pukul 4 dah nak balik. Okey. So jujur dan telus kalau ada gejala dan selepas masuki kerja membuat pembersihan sekitar tempat tugas, tong sampah yang digunakan tadi kosongkan untuk dibuang di dalam, cari tong sampah warna hijau tu. Dekat blok masing-masing ada tu tong sampah yang bertutup. Okey. Dan semua komputer PC tuan-puan pastikan ditutup, offkan dia punya switch. Okey. Basuh tangan dulu sebelum memulakan perjalanan balik dan juga terus balik rumah. Jangan berhenti lagi di tempat-tempat yang ada kumpulan ataupun tumpuan umum lah. Okey. Okey, so panduan ataupun prosedur ini kita olah daripada prosedur kerja selamat pencegahan COVID-19 di tempat kerja yang disediakan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia, dan juga beberapa garis panduan daripada KKM, OSHA dan sebagainya. Okey, so ini adalah lampiran dia lah, lampiran untuk yang penting untuk siapa yang bertugas hari Selasa nanti. So itu saja. Okey, so saya rasa itu saja taklimat berkenaan dengan prosedur kerja selamat
saya harapkan ya semua dapat mematuhi prosedur tersebut ya. Simple saja ya. Masuk pastikan dalam keadaan yang sihat ya. Masuk pejabat, bersihkan dulu kawasan stesen ya. Kemudian jangan bergerak banyak tempat. Kalau berlaku apa-apa kejadian yang tidak diingini, minta tolong terus menghubungi KJ ya. KJ untuk maklumkan kepada pihak MA dan juga pegawai OSH. Okey. So itu adalah tindakannya, dan bila balik pastikan semua tong sampah ya. This is new normal, kebersihan penting ya untuk dijaga. Tidak lagi kita nampak ya sampah di depan mata kita, kita tak nak buang ya, ataupun kita punya topeng muka kita sendiri kita buang rata-rata. Ubah amalan kita ya supaya kita berada di dalam situasi ataupun tahap kesihatan yang tinggi. Okey. So mungkin kalau ada apa-apa lagi kita nak buka ke? 2 minit kot. Dah terlebih juga ni. Ada apa-apa soalan? Okey, jangan risau. Prosedur ini kita akan share kepada semua balik. Ya, walau tadi kata ada tak nampak slide PowerPoint, okey, yang awal-awal tadi, right? So kita akan edarkan kepada semua. Saya akan emailkan balik kepada semua. Okey, terima kasih juga kepada semua yang sudi mendengar taklimat ini ya. Bagi yang tak dapat join live session kita pada hari ini, insya-Allah pihak STMM ya, Encik Faiz yang banyak membantu dalam menyediakan platform ini akan upload di YouTube ya, di YouTube rasmi PSIS ya, dan Encik Khalid juga akan membantu dari segi upload di platform e-learning juga. Okey. So itu adalah source lain untuk kita pastikan semua orang tahu dengan prosedur kerja selamat ini. Okey, so saya harapkan ketua jabatan section unit yang mungkin stafnya tak cakna dengan perkara ini untuk maklumkan bahawa kita dia akan boleh tengok balik dia punya rakaman ini di dalam YouTube PSIS nanti. Okey. So saya rasa itu saja. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Selamat Hari Raya Aidilfitri ya, kalau ada yang bertugas selepas Hari Raya nanti. Okey. Mana yang masih lagi tak ada tak bertugas lagi minggu depan, teruskan bekerja dari rumah, okey, dengan integritinya. Jangan lupa ya, saya tak nak menyentuh pasal borang bekerja dari rumah itu nanti KJ KSKU akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ada soalan yang tak nak di-share di dalam ni, ada meeting chat itu, just type dekat situ, nanti kita cuba untuk jawablah. Okey, itu saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.